Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin alaihi afdalus salati wa atamut taslim. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali daripada pembacaan hadis di dalam Arba'in An-Nawawiyah, dan kita sampai pada hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, dia berkata bahawa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang kamu daripadanya, hendaklah kamu menjauhinya. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku arahkan kamu dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, datangi dia, lakukan dia setakat ataupun setahap mana yang kamu mampu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim, dan adapun yang hancur, rosak daripada mereka sebelum daripada kamu, banyaknya masailihim, persoalan, pertanyaan, masalah dia, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan cubaan untuk berbeza dengan para anbiya, ala anbiyaihim, ke atas nabi-nabi mereka. Hadis ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara salah satu daripada hadis yang mempunyai signifikan di dalam hukum hakam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut adanya larangan dan juga adanya arahan. Dalam waktu yang sama, ia menjawab kepada kelompok anti hadis yang mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak mempunyai autoriti di dalam melarang dan juga mengarahkan. Bermaksud dia kata yang boleh hanya Allah. Sedangkan di dalam hadis ini dengan jelas Nabi kata, dia kata tidak ada satu pun peruntukan yang kata Nabi boleh dalam Quran. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam declare bahawa dia sendiri mampu untuk larang, dan Nabi sendiri boleh untuk mengarahkan sesuatu. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Aku larang kamu sesuatu, fajtanibuh, jauhi dia. Ia bukan sahaja satu larangan untuk kita tidak lakukan, tapi Nabi kata jangan dekati dia. Nabi tak kata ma fa'altum, jangan kamu buat benda tu. Nabi kata jangan dekat dengan dia. Dan kata syurah antaranya Ibn Uthaymin, Ibn Daqiq, Al-Imam Nawawi, ruang yang Nabi yang Allah Ta'ala dan Nabi SAW larang ini, ia tidak mempunyai kepentingan yang besar di dalam hidup kita. Sebab itu apabila Allah memberikan kelonggaran, adanya darurat kita makan dengan kadar yang untuk menyebabkan kita hidup, ia bukan untuk kita berhabis dengan apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan kalau kita tengok banyak di kalangan fuqaha apabila membincangkan benda yang halal dan benda yang haram, yang diharamkan oleh Allah dan juga diharamkan oleh Nabi, berada pada ruang yang begitu kecil, yang tidak akan mungkin manusia kata, aduh Allah Ta'ala haramkan benda ni, aku tak boleh hidup kalau Allah larangkan ni. Jadi dia terpaksa bergantung, sebagai contoh, kepada arak. Dia bergantung kepada zina. kebanyakan apa yang Allah haramkan, Allah berikan timbal balik ataupun Allah gantikan yang lebih baik
setara ataupun yang lebih baik daripada itu. Ketika Allah mengharamkan zina, Allah menghalalkan perkahwinan. Apabila Allah mengharamkan arak, itu sahaja. Bukan sahaja benda arak, tapi benda yang boleh memabukkan, itu sahaja yang Allah haramkan. Daripada segala jenis air yang Allah beri, tiba-tiba kita pergi tuju kepada arak. Benda itu tak masuk akal. Okey? Bahkan ia bukan sahaja Quran ketika menyebutkan tentang arak, Quran tidak menafikan kebaikan dia. Sebab tidak mungkin pada keseluruhan benda itu hanya ada buruk. Bila Quran kata fihi manafi'u kathiratun, padanya ada manfaat, padanya ada keburukan. Quran datang selepas daripada itu. Quran kata minum, tetapi jangan datang wala taqrabus salat wa antum sukara, jangan kamu dekati salat sedangkan kamu dalam keadaan yang mabuk. Akhir sekali Allah haramkan keseluruhan dia. Okey? Tetapi untuk menilai satu benda yang baik, kadang-kadang manusia kita hukum dalam kehidupan dia. Kita tengok manusia ni, bila dia nak hukum manusia yang lain ataupun seseorang, dia akan lihat kepada dia buat baik dengan kita. Umur kita 40 tahun, kita bersahabat dia dengan 30 tahun. Kadang-kadang benda yang dia buat baik dengan kita ingatlah. Tapi tidaklah seingat macam mana dia buat salah dengan kita. Okey? Kadang-kadang kita nak hukum manusia, kawan ni kaki surau, kaki masjid, tapi kadang-kadang dia salah, kita ambil kesilapan dia dan kita tunjukkan pada manusia. Ada kadang-kadang orang yang selalu bergelumang dalam maksiat, artis dan sebagainya, tunjuk dalam keadaan hidup dia, kalau kita tengok secara umum dia publicize diri dia dalam keadaan yang tidak elok. Tapi bila datang bagi bantuan sikit, kita kata oh dia ni baik, dia ni melebihi daripada kadang-kadang kawan kita yang buat silap. Sebab tu kadang-kadang kita deal dengan manusia ni tuan-tuan, hukum alam menyatakan 10 tolak 1 jadi 9, bukan 10 tolak 1 jadi kosong. Okey? Silap dia satu, baik dia kadang lebih banyak daripada itu. Okey? Manusia itu kita nilai daripada keseluruhan kehidupan dia. Sebab itu kata Muhibbuddin Al-Khatib ketika membincangkan silap-silap dia Muqaddimah Al-Awasim min Al-Qawasim, dia kata manusia itu adalah seperti kehidupan, perjalanan kehidupan manusia. Ia dihukum daripada keseluruhan hidup dia. Tidak mustahil untuk dia buat silap, tetapi itu tidak membatalkan kehebatan dia. Kadang-kadang bila kita kritik orang, sahabat saya selalu ingatkan, kadang-kadang kita memberikan pandangan terhadap kelompok manusia ke sesiapa. Orang tanya, macam mana dia ni ustaz? Dia ni baiklah. Tapi kadang-kadang bila kita nak sebutkan tentang kawan kita yang baik, kawan kita yang bukan penjenayah, mungkin dia silap sana sikit, mulakan dengan pujian dahulu. Okey, mulakan dengan pujian dahulu. Oh dia ni manusia yang bagus, manusia yang begini, manusia yang begitu. Tapi biasalah Syekh, manusia. Saya dengan Ana dengan enta pun ada banyak masalah. Baru kita katakan, kalau perlulah untuk diperkatakan, kalau kita tutup aib-aib itu lebih baik. Okey? Tapi kadang-kadang kita jumpa kawan kita ni baik secara umum, dia kata dia ni okeylah. Dia lah ni, tapi dia ni, kita menggambarkan perkataan kita tu, jahat dia ataupun buruk dia lebih besar daripada baik dah. Okey? Dan agama ini apabila hadir kepada manusia, ia tidaklah sebeban seperti mana yang diarahkan, yang diajarkan oleh, yang digambarkan oleh Nabi SAW. Kita menghampiri daripada puasa dan Ramadan. Banyak amalan dalam Ramadan, banyak amalan dalam puasa ini, kadang-kadang kita gambarkan kepada di malam masyarakat kita, ia terlalu payah. Dan kadang-kadang ia ditambah pada bukan yang digambarkan, diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh, kalau orang tanya ini soalan setiap tahun tuan-tuan, bila ustaz kita nak mulakan puasa? Bila saya boleh stop makan? Tuan-tuan, kadang-kadang kita ajar ataupun kita gambarkan kepada orang, sehinggalah satu keadaan puasa ni memang tak ada ruang silap sikit. Contoh, orang tanya bila nak mula puasa? Waktu imsak ke waktu azan?
perbincangan hadis jelas. Nabi SAW kata makan dan minum ketika azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Azan di zaman Nabi yang sunnahnya berapa kali? 2 kali. Kalau kita, yang saya sebut, kalau kita pergi umrah, kita berada di Madinah dan di Masjidil Haram dan Nabawi, lebih kurang 45 minit sebelum azan, kadang setengah jam atau 45 minit azan pertama subuh. Okey, digambarkan ketika itulah juga Abdullah ibnu Ummi Maktum akan azan. Kemudian untuk mengejutkan manusia, dan kemudian adanya azan ketika waktu subuh bermula. Waktu subuh bermula, ia diazankan oleh Bilal ibn Rabah. Dan kita menggambarkan kepada masyarakat kita waktu imsak supaya ini jangan makan apa ni, batal puasa. Sedangkan itu tidak diajarkan ataupun tidak ditentukan oleh Nabi SAW sebegitu. Okey? Bahkan kalau kita tanya anak-anak kita pergi sekolah, bang, apa tafsiran ataupun apa takrifan puasa? Menahan diri daripada makan dan minum bermulanya terbit fajar, bukannya bermula waktu imsak. Itu yang diajarkan dalam buku kita. Dalam buku sekolah rendah pun diajar begitu. Okey? Tetapi digambarkan di dalam masyarakat hukum hakam, bukan sahaja puasa. Itu contoh kalau kata apa, nak nikah. Okey? Sampai kadang satu nafas yang boleh ni kadang-kadang saksi lebih pada tu. Walaupun kadangnya perkataan itu mungkin tersangkut-sangkut, tetapi difahami. Takkanlah budak tu datang dengan rombongan sebanyak-banyaknya datang depan qadi ataupun tukang nikah ataupun ayah kepada perempuan tersebut, wali kepada pengantin perempuan. Kita tak faham yang dia datang ni saja-saja. Sudah tentu dia nak menikahi kepada perempuan yang tersebut. Dengan satu nafas, dengan itu, dengan ini, menyusahkan. Sedangkan Nabi kata, Nabi sebutkan, amartukum, aku arahkan kamu sesuatu, datang dengan keadaan yang kamu mampu untuk hadir, untuk tunaikan kewajipan tersebut. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, ketika kita dalam keadaan, dibincangkan di kalangan fuqaha, macam mana kita nak tahu tempat tersebut. Kita mungkin selalunya kita bergantung, hari ini kita bergantung banyak kepada handphone, kepada internet. Kalau nak cari waktu subuh pukul berapa, kita pergi travel tempat tu, kita akan cari. Tiba-tiba kita tak ada line internet, tak boleh nak tahu pukul berapa masuk waktu subuh. Contoh, kita nak puasa ketika tu. Sehingga para ulama kata, tunggu sehingga engkau yakin bahawa telah pun berbeza antara malam dan siang. Okey? Setengah tempat walaupun dah masuk waktu subuh tapi still gelap. Okey, macam mana dia nak tahu? Dia membezakan antara khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar. Dan di sana juga Nabi SAW sebut, contoh kita sedang kelang kabut, kita tak tahu, kita bangkit-bangkit, ada masa lagi. Dan kita datang makan, untuk makan sahur. Dalam bahasa Arab, sahur adalah makanan untuk kita berbuka. Yang waktu kita nak makan sahur itu namanya suhur. Okey? Sahur dengan itu isim maf'ul. Contoh kita makan nasi. Okey, nasi itu adalah makanan sahur kita. Dan dia dinamakan sahur. Waktu itu dinamakan suhur. Okey, tapi tak ada masalah lah, dalam masyarakat kita dah jadi macam tu. Kan kalau katakan satu malaikat kan malaikat, banyak malaikat kan malaikat. Sedangkan singular kepada malaikat itu malak. Jamak dia ataupun plural dia adalah malaikah. Okey, kerana ia terbiasa dengan bahasa. Nabi kata ketika kita sedang makan, mungkin kita duduk seorang ke, kita tak sedar ke, kita nak makan suhur. Tiba-tiba kita tengah makan-makan, kita nak minum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu. Apa yang Nabi kata? Habiskan minuman yang berada pada tangan. Sampai pada tahap itu begitu sekali. Kalau kita kata, habis, apa sangkut ni, tak boleh nak makan. Nabi kata habiskan yang berada di tangan. Dia belajar hadis tu, dia kata dia makan 12 tangan. Okey. Mana tahu masuk waktu Nabi kata di tangan tu habis kan? Jadi dua-dua memenuhi hadis tersebut, jadi dia lantak dua-dua tangan. Tak ada lah begitu. Sebab larangan Nabi untuk makan dengan tangan kiri. Maka kalau kita lihat daripada sunnah, tuan-tuan, menyebabkan agama ni begitu mudah. Begitu mudah. Nabi SAW, isteri Nabi kata,
Nabi menggauli isteri pada waktu malam, bangkit-bangkit telah pun subuh. Okey, Nabi buat macam mana? Nabi bangkit, Nabi salat dan Nabi teruskan puasa. Nabi teruskan puasa. Digambarkan dalam masyarakat kita, kalau puasa itu mandi menyebabkan makruh, kata selepas daripada waktu asar. Tuan-tuan, Nabi SAW dalam keadaan haus dan juga panas, Nabi ambil air, Nabi curah kepala. Ketika Nabi SAW dalam keadaan dia berpuasa, Nabi bercelak dan juga Nabi berbekam. Dalam keadaan Nabi berpuasa Ramadan, para sahabat jalan dengan Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Ashabus Sunan. Nabi keluar pada waktu pagi, Nabi bermusafir dengan para sahabat sampai pada waktu asar. Nabi SAW tengok para sahabat tak larat dah. Apa yang Nabi buat? Nabi minta air dan Nabi minum. Pada ketika itu Nabi bermusafir, Nabi minum. Okey, dan para sahabat lain semua minum. Untuk menggambarkan agama ini mudah. Ketika musafir itu dibenarkan bagi orang bermusafir berbuka puasa. Tak ada kata pemalas, bukan tak tahan. Tuan-tuan, masalah kita menggambarkan agama ini, kalaulah ia payah, kalaulah ia beban, maka pahalanya banyak. Maka kita buatlah macam mana? Buka puasa, kita kata kita percepatkan, kata okey, kita habiskan cepat makan sahur ni. Okey, nanti kita boleh terus tunggu masjid. Lepas tu sampai waktu maghrib buka puasa, dia kata dah azan ni, kita azan dululah. Bukannya mati pun kalau solat maghrib kemudian makan lepas solat maghrib. Betul? Nabi SAW lah hadis yang sahih, Nabi kata la yazalu ummati 'alal khair ma'ajjalul fitr. Sesungguhnya umatku akan berada dalam kebaikan, bersenantiasa dalam kebaikan. Dia sentiasa akan menjadi orang yang baik sekiranya dia mempercepatkan puasa, buka puasa, dan yang terbaik mengakhirkan sahur, makan sahur. Okey, maksudnya nak makan tu makan cukup-cukup sampai ke akhir masa tu. Lambatkan dia. Dan yang terbaik adalah mereka yang mempercepatkan puasa, mempercepatkan buka puasa. Yang masuk azan tak buka puasa, salat terus, menyanggahi sunnah Nabi. Menyanggahi sunnah Nabi. Dan sebab itu, yang terbaik cadangan saya adalah apabila masuk waktu, adalah lebih kurang macam kuih sikit ataupun kurma, makan dan minum air dan salat dahulu. Takut kita ada asyak, ada makan malam yang berat, nak rukuk pun tak larat. Okey? Sampai nak bernafas rukuk pun tak larat. Sebab Nabi SAW sebut, sekiranya makanan itu terhidang dan salat itu waktu masuk waktu salat, maka makan dahulu. Okey? Kan lebih mudah dan lebih selesa apabila kita makan yang ringan dan kita salat dahulu. Kalau dah terletak, maka yang tuntutan itu juga berat kepada makan dahulu. Jadi simpan dulu makanan, jangan letak dahulu. Okey, makan sedikit dan kemudian salat, dan kemudian habis salat baru makan. Dan kalau makan yang terlalu banyak pun kita tahu tarawih kita memang letih. Dia letih. Okey? Dan Allah Ta'ala mentakdirkan kepada kita ibadat yang berbagai-bagai. Manusia ini dia tak boleh untuk hidup dalam satu macam. Ada orang yang ibadah dia lain, ada orang yang kekuatan ibadah dia lain, yang salat, beri zakat. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawa as-siyamu junnah. Bismillah. Ialah perisai. Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis ni disebut, kenapa dia perisai? Kerana puasa satu-satunya amalan, bahkan Allah Ta'ala sebut wa ana ajzibih. Yang lain ini, benda-benda yang lain ini daripada puasa, Allah Ta'ala mungkin boleh tetapkan ataupun ada spesifik pahala ataupun kebaikan. Puasa Allah Ta'ala tak tetapkan. Allah yang akan berikan di hari akhirat. Kenapa? Kerana puasa ini berbeza dengan yang lain. Tuan-tuan, kalau katakan kita Allah rezekikan orang yang kaya, pada keselaluan dia, pakaian kita ni elok sikit pada orang tu, orang lain. Bukan kita nak menunjuk pun, tak.
Tapi pakaian kita kata baju ni kalau aku beli mahal boleh guna lama. Okey? Dan juga tak salah kalau kita nak smart-smart, nak pakai cantik-cantik, tak salah. Allah Taala tak larang. Menunjukkan kita adalah portion ataupun pecahan duit kita untuk pergi kepada benda-benda yang wajib. Bermaksud ini lebihan harta kita daripada pakai baju Melayu yang biasa-biasa, kita kata yang elok sikit. Allah kata dalam surah Ad-Duha, Allah kata fa bi ni'mati rabbika fahaddis, dengan nikmat Tuhan kamu ceritakan, tunjukkan, ini Tuhan aku bagi rezeki, alhamdulillah. Okey? Dan kenapa? Sebab apabila kita tengok antara orang yang kenyang, yang biasa-biasalah, yang kadang jangan dia duduk bah kita ada sendawa macam-macam dah. Tapi bila kita tengok dua orang berjalan, antara satu orang yang tak puasa dengan puasa, pada features dia tak ada beza. Okey? Selalunya pada benda yang lain, contoh kita salat, kita nampak dia bergerak salat. Okey? Maksudnya dia salat, kuat salat. Tapi kalau dia salat, saya salat, tuan-tuan salat, kita tak tahu dalam perut dia, bukan nampak hari ni dia puasa, tak makan tu. Nampak dalam perut dia kosong. Okey? Oleh yang demikian, bagi sesiapa sahaja yang berpuasa, untuk ruang dia riak dan takabur itu terlalu minima. Selama mana dia tak katalah. Dan kalau kata aku puasa, kita pun tak boleh nak tengok bukti yang bahawa dia tu puasa ataupun tidak. Okey? Bahkan Quran ketika sebut, Quran gambarkan betapa agama ini begitu fleksibel. Quran sebutkan dalam puasa, kalau dia bermusafir, kalau dia itu dan ini, ada keringanan dia. Dan kita jangan kira tak acilah dia boleh musafir, dia boleh tak puasa. Ketika saya di London, masa tu ada Olimpik London, peserta ataupun atlet-atlet Malaysia ke sana untuk, tentu saya tengok ni bawa basikal pelumba daripada Terengganu. Tiba-tiba Astro Awan ni dia shoot dia tengah minum ketika Ramadan. Jadi bising. Inilah atlet kita tidak kuat agama, meninggalkan puasa kerana pingat Olimpik. Tuan-tuan, antara Malaysia dengan UK dengan London adalah 10,000 batu. 10,000 batu. Dan Allah kata dalam Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Okey? Allah kata siapa yang sakit, faman kana minkum maridan, beza pertama sakit, aw ala safarin, atau dia berada di atas musafir. Musafir ni payah sebab musafir ni adalah isim fa'il. Lepas tu Quran kata aw ala safar. Safar itu adalah travel. Musafir, traveler. Orang yang bermusafir itu, orang yang pergi berjalan tu, orang itu dinamakan sebagai musafir. Perbuatan dia berjalan itu dinamakan safar. Okey, musafir yang dalam safar, begitu. Jadi Allah kata wa in kuntum maridan aw ala safar. Beza dia apa? Marid di kalangan fuqaha dia bincang, adakah sakit saja semua benda boleh buka puasa? Pagi-pagi bangkit, jari terseliuh. Sakit tak? Tiba-tiba bangkit-bangkit kena cubit. Sakit tak cubit tu? Sakit. Adakah kerana dengan keumuman sakit itu kita boleh buka puasa? Di kalangan fuqaha kata tak. Kita tengok bila Allah Ta'ala arahkan, arahan Allah itu secara automatik adalah arahan Nabi. Okey, arahan Nabi itu juga adalah arahan Allah. Nabi tak bercakap hawa nafsu, ia adalah wahyu. Jadi apabila Allah Ta'ala kata puasa wajib, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan bagi kamu puasa. Ketika Allah Ta'ala mewajibkan, puasa sudah ada pada sebelum daripada Islam, dan Allah mewajibkan semula dengan arahan baru, dengan teks yang terakhir iaitu Quran, yang mana ia diwajibkan pada tahun kedua hijrah pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban pada tahun kedua hijrah ia diwajibkan. Maka apabila Allah Ta'ala berikan ataupun Allah Ta'ala wajibkan,
bukan maksudnya semua daripada kita kena buat dalam keadaan apa sekalipun. No excuse, kena buat. Tak. Allah kata wa in kuntum maridan, siapa yang sakit, sakit yang menyebabkan puasa itu dia tak larat, puasa itu dia menyebabkan dia tidak, ataupun ia boleh menyebabkan kesihatan dia itu terganggu, kesihatan dia terganggu, maka Allah Ta'ala tak kata buat, mati pun mati aku masuk bagi syurga. Tak. Sebab apabila Allah Ta'ala memberikan syariat kepada kita limaslahatil ibad, bukan limaslahatillah. Allah suruhkan sesuatu ini bukan Allah nak dapatkan sesuatu, bukan maslahah kebaikan Allah. Walaupun manusia keseluruhannya mensyirik dan mengkafirkan Allah, ia tidak mengurangkan satu pun daripada walaupun satu zarah daripada kemuliaan kerajaan Allah. Ia untuk maslahah ibad. Sekiranya antara maslahah Allah dan maslahah ibad, maslahah Allah tu maksudnya Allah berikan taklif kepada kita, tanggungjawab pada kita, dan adanya maslahah hamba tadi yang sakit dan sebagainya, akan diambil kira maslahah hamba ini berbanding Allah. Okey? Maka apabila adanya masalah untuk kita menjalankan perintah Allah dengan sebab yang syar'i, maka dibenarkan untuk gugurkan sementara. Allah suruh kita pergi haji, kemudian kita tak mampu, maka Allah kata tak apa, man istata'tum ilaihi sabila. Bahkan Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Allah sebut fattaqullaha mastata'tum, takwalah kamu kepada Allah dengan kadar kemampuan kamu. Dan kita tahu, dan kita tak boleh nak ukur tahap kita, takwa kita, kemampuan kita sama dengan orang lain, tak boleh. Sebab itu sakit tadi, walaupun Allah berikan keringanan di kalangan fuqaha sebut, tetapi contoh saya demam. Kalau saya demam, kalau saya tak minum, kan saya boleh dehydrate. Okey? Dan kita boleh minum dan Allah benarkan in kuntum maridan aw ala safar. Maka kalau saya tak buat ataupun saya tak ambil keringanan Allah itu, saya nak puasa, sah ataupun tidak? Fuqaha kata sah. Tetapi yang terbaik adalah dengan dia mengambil keringanan yang Allah beri, sebab dia sakit. Yang sakit tu bukan kita minta pun, Allah yang juga beri. Dengan fuqaha kata ia makruh, sakit ni, dan ia bukanlah satu dosa untuk mengambil apa yang Allah Ta'ala berikan daripada keringanan tersebut. Kalau sakit itu dia bersyarat, di kalangan fuqaha menyatakan sakit yang boleh merosakkan kekuatan kita, kesihatan kita, dan juga kemampuan kita untuk meneruskan puasa itu tadi. Berbanding yang kedua, ala safar. Allah kata yang tadi wa in kuntum marda, sakit itu yang ada dalam keadaan yang tertentu, ala safar. Allah memberikan benda Allah mengkhususkan itu dalam keluasan. Allah kata sesiapa yang berada di atas safar, bermaksud dia bermusafir, maka dibenarkan untuk mengganti fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti puasa itu pada hari-hari yang lain. Bermaksud illah, sebab dia boleh tinggal kerana dia safar, kerana dia bermusafir, bukan kerana dia kata saya bermusafir ustaz, tapi saya rasa tak ada apa, naik kapal terbang, bukan ada apa, saya duduk, masuk waktu, saya tengok waktu, okey, dah apa maghrib, saya makan. Saya minta dia boleh bagi, steward dan stewardess boleh bagi saya makan. Nak puasa tak ada masalah. Sebab tu juga di kalangan ulama bincangkan yang mana baik. Orang yang pergi bermusafir, contoh macam tadi atlet tu tadi, walaupun dia pergi untuk buat benda tu, okey, dia pergi bersukan, okey, dia bukan kerana isunya dia sukan, isunya dia bermusafir, dia telah bermusafir, okey. Dan musafir itu kata fuqaha, ia mesti musafir dalam yang kadar musafir yang boleh menjamak dan mengqasarkan salat ataupun mengqasarkan salat. Okey, dan itu juga adalah qasar, itu juga perbincangan yang panjang. Okey, ia tidak statik pada 90 km saja. Sebab Rasulullah ada melakukan qasar itu pada jarak yang berbeza-beza, bahkan yang kurang daripada itu. Maka apabila Allah kata ala safar, fuqaha kata ia bukan disebabkan dia susah, tetapi kerana dia musafir. Tuan-tuan, musafir adalah satu keadaan di mana kita pergi kepada ataupun kita keluar daripada ruang
zon selesa kita. Kita betul kita naik kereta elok, baru kita beli, kita tak tahu yang kat depan itu selalu ada kemalangan. Tiba-tiba kita pergi stuck kat situ, ataupun tayar kita pecah, tayar kita pancit, minyak habis. Kalau rumah kita di Ampang, kita minyak habis ataupun pecah tayar di Wang Semaju, kita tahu nak pergi ke mana, sebab dalam zon selesa kita. Bahkan kalau kita telefon kawan ataupun adik-beradik, anak ke dan sebagainya, dia boleh datang ambil. Okey? Tetapi kalau kita musafir, kita tak mampu untuk menjangkakan satu keadaan yang akan datang. Kalau kata macam ni, oh macam mana? Kalau macam ni, macam mana? Dia bukan seperti zon selesa kita. Sebab itu Allah membenarkan bahawa dengan musafir itu sahaja, ia mampu membenarkan, memberikan ruang untuk kita tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Bukan maksudnya dia tinggal tu dia tidak ganti. Tak aci lah ustaz, kita puasa. Time tu sebab kami duduk di sana, subuh 3.30, maghrib 9.30 malam. Mungkin dia fikir tak aci ya, dia kena lebih 12 jam. Tiba-tiba dia pula dapat pelepasan. Bahkan tuan-tuan, kalau katakan seperti itu 3.30 sampai 9.30, tuan-tuan sampai pukul asar, katalah pukul 4, pukul 5 asar, dah tak boleh nak teruskan. Macam mana? Dibenarkan untuk buka puasa. Kadang kita biasa dalam pukul yang kadang 12 jam yang uniform waktu ni pun sampai pukul 5, pukul 6 pun dah lunyai. Takkan yang masa lebih pada 12 jam itu kita kadang biasa. Mungkin awal-awal kita tak biasa. Sampai tahap itu, ia juga sebahagian daripada kita tak larat, kita sakit, ganti pada waktu yang lain. Sebab itu Nabi SAW sebutkan, antara roh kepada ibadat dalam Islam ini adalah bukan sahaja kita diarahkan sesuatu, tetapi arahan itu ditunaikan dalam keadaan ruang kemampuan kita. Okey? Dan antara faedah yang lain kalau kita lihat adalah fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rosaknya orang yang sebelum daripada kamu itu adalah yang banyak menyoal dan juga cuba untuk berbeza, mukhalafah dengan para anbiya mereka. Contoh yang jelas adalah penamaan kepada suratul Baqarah. Apabila Allah Azza wa Jalla menyatakan Allah Ta'ala menyatakan bahawa innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah minta kepada kaum Nabi Allah Musa supaya potong lembu. Kalau kita fikir, kenapa Allah arahkan benda pelik-pelik kadang? Tuan-tuan, dalam hidup kita banyak benda pun kadang-kadang kita fikir tak masuk akal. Okey? Dan yang pertama, Allah Ta'ala buat benda tersebut adalah untuk menguji. Contoh dalam tentera, pakai baju yang seragam bukan pun syarat menang. Bukannya pagi-pagi kita tengok berkawat itu syarat menang, tetapi untuk disiplin mendengar kata. Okey? Tentera yang hebat tuan-tuan, antara di dunia ini, sama ada secara propaganda ke ataupun secara on paper dia memang hebat daripada segi kelengkapan, US. Bila dia bertemu dengan gerila di Iraq, di Afghanistan, bukan ramai daripada dia bunuh diri. Okey? Kalau nak kata kekuatan itu ada pada yang pakaian dengan senjata, bukan sikit. Saya ingat kalau ikut laporan 30 hingga ke 50% yang balik itu bunuh diri, bahkan mengamuk. Tuan-tuan pernah dengar dalam riwayat Nabi SAW habis salat subuh kata panggil para sahabat berkawat? Tak ada. Tetapi sejarah mencatatkan itulah tentera yang paling hebat adalah tentera Nabi SAW. Apabila mereka beralam jiwa, mereka dihantar ke Jordan, dihantar ke Mu'tah untuk berperang. Hilang tangan kanan, habis tangan kiri, dipotong tak kaki pula, tetap dengan Islam. Para sahabat apabila diarahkan oleh Nabi pergi di dalam peperangan Badar, ketika mereka keluar untuk merampas kembali harta yang dirampas daripada umat Islam ketika nak berhijrah ke Madinah, apa kata mereka?
ketika Rasulullah panggil, ni datang tu 3 ekor kuda, yang ada pedang pun tak semua. Di hadapan ini mati pasti, menang mustahil. Okey? Tiba-tiba ketika Nabi kata, macam mana kamu nak bersama dengan aku ni? Nabi tanya. Kata para sahabah di kalangan Ansar dan Muhajirin bangkit, Rasulullah, kami tidak akan seperti kaum Nabi Allah Musa kata pada engkau, wahai Musa, engkau pergilah, kami tunggu sini. Tak, dia kata, engkau pergilah Muhammad, dan kami, Rasulullah, dan kami akan ikut engkau sekali. Hebat dia. Okey? Sebab itu para sahabah menjadi tentera yang paling mendengar kata, tapi tidak menyatakan bahawa mereka tidak salah langsung. Khalid Al-Walid ada silap. Dia dalam peperangan Uhud ada tak dengar kata sikit, memberikan pengajaran. Sebab itu perkara ini bukan Allah ingin menghina para sahabat, tak, tetapi manusia itu perlu belajar daripada silap. Perlu belajar daripada silap. Yang buat silap lari daripada perang Uhud ketika sedang dikejar itu, yang pergi lari ke belakang sebab takut. Dalam keadaan tersebut tak nampak di mana Nabi. Di tengah-tengah tu pula tentera Quraisy, antaranya Uthman. Bukan calang-calang sahabah, tetapi bukan bermaksud dia hebat ataupun dia dijanjikan syurga. Dia langsung tak buat perkara kesilapan manusia. Nabi pun ada yang Allah tegur untuk menunjukkan dia juga ada susuk kemanusiaan di dalam diri dia. Okey? Tetapi tidak adalah manusia yang lebih baik dan terhebat Nabi SAW. Jadi bila Nabi Allah Musa arahkan, okey, Nabi Musa arahkan, ketika Allah mengarahkan Nabi Musa untuk kata pada kaum dia, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Apa kata dia? Qalu ataj'alu, dia kata, adakah kamu nak menjadikan kami buat benda bodoh? Dalam suratul Baqarah. Kemudian dia tanya, mintalah Musa kepada Tuhanmu, tanya bagaimana lembu tersebut, umur dia macam mana? Baqaratul la faridun wala bikrun awanum baina dhalika faf'alu ma tu'marun. Kan dah kena tegur dengan Allah. Allah kata, ni ambil yang tak muda sangat, yang tak tua sangat, sedang-sedang. Kan kalau ambil, kata suruh sembelih lembu, ambil seekor lembu, sembelih, selesai. Makin banyak tanya. Ini ada perangai juga. Bila kita katakan sesuatu hukum, faham-fahamlah daripada keumuman. Sebab tu ustaz-ustaz bila bagi hukum, dia kena lapik dengan dalil, dengan hadis ataupun Quran. Itulah sumber yang untuk difahami, dan dia kena elaborate lah sedikit. Mana-mana benda yang tak disebutkan secara khusus di dalam hadis tersebut, yang dapat difahami daripada hadis tersebut, maka tak perlulah nak tanya. Okey, ustaz, macam ni apa hukum perkara benda ni? Oh, kita kata benda ni boleh. Oh, tak ustaz, kalau macam ni ustaz, oh, benda tersebut pun tak ada apa. Tak, dia macam ni sebenarnya. Letih. Menyebabkan setiap kali tu dia nak pergi sampai memahami keumuman tersebut, selesai. Bila Nabi kata sesuatu, bila Nabi tak kata, aku senyap, ia satu kelonggaran bagi kamu. Bila tanya macam mana lembu ni, Allah kata tak tua tak muda, dan Allah tutup pada jawapan pertama, faf'alu ma tu'marun, buatlah apa yang kamu diarahkan. Kan selesai. Dah kena marah tak dengar. Dia tanya, idh qala Musa liqaumihi, supaya minta kaum dia tanya pada Nabi Allah Musa, ma launuha, apa dia warna dia. Allah tengok macam tu, bagi launuha, as-safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin, warnanya kuning keemasan. Kuning, kita tengok saya yang kuning, ada yang baju kuning, yang lain semua jenis kuning. Kemudian Allah kata apa? Allah tak kata kuning saja, Allah kata tasurrun nazirin, yang tengok suka. Tuan-tuan tengok baju kuning saya tak jadi, saya tengok tuan-tuan punya baju tak cantik, kan payah. Tu dah bagi tu pun dia tanya lagi, sehinggalah akhir. Dan inilah yang Nabi SAW larang. Bila arah, ambil di atas apa yang Nabi SAW arahkan.
Jangan melampau, jangan pergi jauh daripada itu. Okey. Antara perkara yang penting dalam hadis ini adalah adalah kewajipan kita berpegang dan juga memerhatikan daripada apa yang dilarang oleh Nabi. Apabila Nabi larang sesuatu, kita lari daripadanya, jangan buat perkara tersebut. Simple. Dan tidak ada benda yang menjadi larangan Nabi melainkan perkara tersebut di dalam ruang kemampuan kita untuk tidak buat dia. Ustaz, saya ni hidup tak boleh tak zina, Ustaz. Bukan kita tak ada ni, kahwin lah. Saya rasa, kalau malam tak minum arak ni, saya tak boleh tidur. Okey? Benda tak mungkin. Manusia, dia dengan kita lebih kurang sama. Mungkinlah kita ada benda nak tidur tu, perangai-perangai pelik kita. Okey, tapi taklah sampai tahap macam tu. Tak ada orang mati tak minum arak. Tetapi ramai orang mati kerana minum arak. Okey? Yang kedua, apabila arahan itu termasuk yashmilul qalil wal kathir, apa sahaja benda yang Allah larangkan, termasuk sama ada dia banyak ataupun dia sedikit, perlu untuk kita jauhi. Ustaz, sikit je benda ni, takkanlah tak boleh. Okey, sama ada dalam bentuk apa sekalipun. Ustaz, benda ni memanglah arak, bukan saya ni saya jilat lebih hantu je, tak mabuk pun. Dah, ia haram. Ia tetap haram. Okey. Seterusnya, perlakuan ataupun pengamalan benda yang wajib, ia tertakluk kepada ruang kemampuan manusia. Okey. Nabi sebut, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan juga Allah Ta'ala kata fattaqullaha mastata'tum. Okey. La budda an taqumu bil wajib biqadri al istita'ati wa alla tatahawanu ma dumtum mustati'in. Buat dalam kadar kemampuan kita. Okey. Dan bukan kalau katakan kita tak buat itu, kita ambil rukhsah ataupun keringanan Allah, itu bermaksud kita bermudah-mudahan dengan arahan Allah. Tak. Untuk mengambil kemudahan itu pun adalah satu arahan Allah. Kita berjalan, kita elok, kita musafir, kita tak nak kasarkan salat. No, yang terbaik adalah mengkasarkan salat. Jamak ya, mungkin tak buat, tetapi salaf tidak meninggalkan kasar ketika bermusafir. Dan juga dibincangkan di dalam puasa, dalam keadaan satu orang, Muhammad bin Ka'ab, dia pergi ke rumah Anas bin Malik. Satu hari pada pagi Ramadan, dia pergi ke rumah Anas bin Malik. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca dalam kehidupan para sahabah dalam mengamalkan Islam, tuan-tuan akan tengok satu ruang yang begitu, satu kehidupan manusia Muslim yang begitu berbeza dengan kita kadang-kadang. Dia hidup dalam keadaan mudah. Bila ada ruang, Nas bagi ambil. Dia datang, Muhammad bin Ka'ab datang ke rumah Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pembantu Nabi. Ibu dia Ummu Sulaim memberikan kepada Nabi dia sebagai pembantu Nabi. Kira PA Nabi lah. Benda-benda urusan Nabi nak kehidupan peribadi Nabi untuk sebagainya, dia akan minta Anas bin Malik. Macam mana? Dia datang rumah Anas bin Malik. Dia tengok Anas bin Malik siap-siap nak pergi musafir. Dia tengok dia dah pakai baju nak musafir. Baju musafir mestilah berbeza pada zaman tersebut berbanding kita. Baju kita pakai kat rumah pun kita boleh pakai dekat tempat lain. Okey, nak naik kapal terbang dan sebagainya, benda biasalah. Tempat tak memerlukan angin yang kuat, tiba-tiba kita kena keluar daripada aircraft kita, kena betulkan ke apa, tak lah. Ataupun berjalan naik kuda, tak ada macam tu. Pakaian mungkin ketika itu perlu tebal, yang kasar, okey, supaya tahan. Zaman ni pakaian yang ini kita pakai, kita nak mula travel, pergi naik kereta pun tak ada masalah. Zaman tersebut jelaslah, bila dia kata Muhammad bin Ka'ab, aku nampak dia sedang bersiap-siap. Dan juga kenderaan dia pun dah siap kat depan rumah. Dan kemudian apa berlaku? Tengah siap-siap tu dia panggil, minta makan. Dia panggil pembantu rumah dia ke dan sebagainya. Orang sediakan makan, dia nak makan. Dia makan depan Muhammad bin Ka'ab, sedangkan Muhammad bin Ka'ab puasa hari tu. Ka'ab tengok dah. Mbak dia kata, sunnah? Benda ni sunnah ke? Kata Malik bin Anas, sunnah.
Sebab Nabi SAW, okey, Nabi pergi bermusafir dan Nabi dalam keadaan musafir, Nabi batalkan puasa. Dan fuqaha pun bincang, tak ada masalah ketika kita hari itu kita memang nak travel lah, kita confirm nak travel lah, kita boleh untuk berbuka ataupun tidak berpuasa pada hari tersebut berdasarkan apa yang dibuat oleh para sahabat dan yang difahami oleh mereka di kalangan para sahabat terhadap perbuatan Nabi SAW. Dan para sahabat pun sebut ketika mereka keluar bersama dengan Nabi, ada di kalangan para sahabat yang berpuasa dan tidak berpuasa. Dan kami yang berpuasa dan ada yang puasa tidak kata dekat yang puasa, yang berpuasa tidak kata dekat yang tak puasa, yang tak puasa tak kata dekat puasa. Mereka kata, iman tak kuat lah. Dah. Dia juga iman yang kuat kerana memenuhi peruntukan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Okey. Qad annal insana lahu istita'ah wa qudrah. Manusia itu ada kemampuan dan juga kekuatan dia. Dan dengan apa yang Nabi sebut mastata'tum, dia ada pilihan membatalkan akidah Jabariyah yang menyatakan manusia itu dipaksa melakukan apa sahaja yang Allah mahu. Okey? Bermaksud Nabi sebut apa yang kamu mampu, maksudnya dia boleh pilih, dia rasa dia mampu nak terus ataupun tidak. Bermaksud amalan hidup ataupun manusia itu buat bukan dipaksa oleh Allah dan membatalkan tuduhan dan juga anggapan Jabariyah, bermaksud tindakan hamba itu kerana dipaksa oleh Allah. Jadi Allah tak boleh untuk, kalau saya berzina, Allah tak boleh untuk mengazab saya dalam neraka. Sebab yang buat zina tu kan Allah arahkan, kan Allah paksa. Tak. Kita ada akal untuk memilih antara untuk buat ataupun tidak buat. Okey, dan hadis ni sebut, kamu diarahkan sesuatu, buat sekadar kemampuan. Dan akal kita tahu ada pilihan, aku tak mampu, jadi kita tak puasa. Aku mampu, aku puasa. Dan di kalangan fuqaha juga bincang, kalau kita musafir yang mana lebih baik? Sebab Nabi tadi puasa dan ada juga yang tak puasa. Kalau kita bermusafir, kita yakin kita mampu teruskan dalam keadaan yang baik, okey, bagi dia puasa afdal. Kalau kita rasa kita takut dan juga kita bimbang, kita buka puasa, itu lebih afdal bagi dia. Dalam Imam Syaukani sebut, kalau dia rasa dia puasa tersebut menyebabkan dia riak dan juga takabur, maka tidak puasa lebih baik. Tak puasa lebih baik. Sebab tu tak benar kata Ramadan nanti akan sampai orang kata, tuan-tuan, dia marah kat kita, ni kadang tengok muka-muka ni lemah, puasa lemah. Tak, puasa ini menguatkan orang. Setengah ustaz lah, mana boleh puasa lemah-lemah? Menipulah, tak makan minum jadi kuat. Mana ada manusia macam tu? Singa pun tak bagi makan minum, dia tak ni. Tu singa, tara singa. Takkanlah manusia tak makan dan minum, melainkan Nabi. Sebab tu Nabi larang daripada puasa bersambung-sambung. Okey? Puasa al-wisalu fi saum, Nabi larang. Nabi kata, kamu tak sama dengan aku dalam hadis yang sahih. Aku berbeza dengan kamu. Bermaksud sambung-sambung itu, kita puasa tadi, kita puasa hari ni, patut tadi maghrib kita buka. Kita kata, aku rasa aku kuat. Okey, dia sambung, dia tak buka puasa tadi, dia sambung, dia buka puasa besok maghrib. Haram. Itu al-wisal, bersambung. Nabi larang. Kalau kita nak puasa, kita mesti setiap hari untuk buka puasa. Setiap hari buka puasa. Tak kisah kuat mana, Nabi larang. Nabi tak benarkan benda tersebut kerana berbeza dengan Nabi SAW. Okey? Dan perang Badar, sebilangan para sahabat tak puasa. Jangan kata semua para sahabat puasa, tak. Para sahabat tak semuanya puasa pada perang Badar. Ada yang puasa, ada yang tidak. Okey? Bahkan dalam Abdullah bin Rawahah sebut, kami berjalan ataupun keluar dengan Nabi, sama ada dengan tujuan apa pun, dia bermusafir dengan Nabi. Abdullah bin Rawahah dan juga Nabi saja puasa. Majoriti tak puasa. Okey? Nabi tengok pada manusia itu nilai kemanusiaan. Nabi jalan, Nabi tengok semua ni takut nak buka puasa. Nabi buka puasa dulu, semua baru buka puasa. Nabi jalan-jalan, Nabi tengok ada yang terhuyung-hayang sedang bermusafir. Dia puasa sedang bermusafir. Sampaikan orang terpaksa macam payungkan dia, pegang dia nak berjalan.
Sampai Nabi kata, laisa minal bir as-sawmu fis safar. Bukanlah benda berpahala pergi berpuasa, pergi musafir dan berpuasa. Okey? Nabi jaga benda tersebut. Ada nilai manusia. Amalkan ataupun buat tuntutan Allah dengan nilai kemanusiaan. Kita bukan robot ataupun malaikat. Okey? Seterusnya, tidak patut bagi satu orang, la yanbaghi lil insan idza sami'a amara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yaqul, tak patut bagi satu orang muslim apabila dia dengar apa yang Nabi arahkan, okey, dia kata ni wajib ke tak wajib? Dia cari itu dulu. Bermaksud dia nak kata apa? Bila Nabi arahkan sesuatu tu, dia cari ruang untuk lari daripada arahan ataupun anjuran Nabi. Tuan-tuan, kalau Nabi arah tu, itulah sebaik-baik benda. Tidak ada benda arahan atas muka bumi yang terbaik melainkan Nabi SAW. Apa sekalipun, walaupun pada pandangan fuqaha benda itu tidak wajib, tetapi bagi seorang muslim yang menyatakan, aku menyaksikan bahawa Allah itu Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh, pembawa risalah Nabi SAW, tak patut bila Nabi arahkan, ada hadis yang kita dengar, kita kata, hadis ni bukan kata wajib. Pada hakikatnya ia betul kataan tersebut, tetapi kita mesti mempunyai satu perasaan, di mana ruang yang aku boleh buat tuntutan Nabi ni, arahan Nabi ni, anjuran Nabi ni. Kan itu Nabi. Beza masalah kita apabila kebanyakan kita, apabila ada urusan agama, benda yang ada rujukan dalam agama, kadang-kala kita lebih cenderung untuk mengambil pandangan manusia walaupun dia ulama berbanding Nabi SAW. Okey? Meletakkan pandangan Nabi dan kenyataan Nabi itu pada second class berbanding berbanding pandangan manusia yang lain. Benda yang berlaku betul di Malaysia. Okey? Kadang-kadang betul kita nak dakwah, tetapi kita sendiri nak dakwah tu jangan kata, ustaz betul Nabi kata, tapi satgi nanti orang tak suka saya. Okey? Nanti orang pecah belah. Nanti orang begitu dan begini. Jangan buat perkataan ini. Okey ustaz, kita susun macam mana kita nak bagi orang mula dekat dengan benda ni. Itu cara kita. Itu approach kita. Bukan kita buat satu pendekatan, betul Nabi buat, tapi benda ni tak sesuai kot. Oh, jangan kata macam tu. Kita kata betul, memang Nabi buat dan kita mesti buat. Kita mesti laksanakan, kita mesti berusaha ke arah itu. Jadi macam mana cara untuk orang sayang sunnah Nabi, ikut ini dalam keadaan kita kurangkan dia. Jangan kita ada dalam idea mindset kita untuk set yang Nabi ajak itu kita buang dahulu, kita gantikan, tak. Sekurang-kurangnya kita buat satu perancangan di mana ia boleh nampak ataupun sunnah itu boleh dizahirkan pada masyarakat, berbanding kita cuba untuk buang dia sejauh-jauhnya. Okey? Saya akan kata, nanti orang pening kalau bincang ni. Tuan-tuan, itu buah puluhan tahun lepas. Benda yang pening bila kita tak bawa ke depan untuk bincang secara baik. Kita kata sunnah Nabi ni orang kita buat ini, jom kita bincang baik-baik. Kita tengok Nabi kata. Sekarang kita kata kita ikut Nabi, tapi bila Nabi kata kita cuba lari daripada apa yang Nabi kata. Okey? Kita usaha, mungkin terpaksa tangguh ke apa, tetapi jangan buang topik tu. Okey? Hudud sebagai contoh, ia adalah arahan Allah, bukan saja Nabi. Bahkan perkataan Allah tu lebih besar daripada Nabi. Okey? Ia mungkin memerlukan kepada keadaan, memerlukan kepada banyak faktor. Tetapi jangan cuba untuk buang benda itu daripada pengetahuan umat Islam. Ini pandangan dulu ni kita tak payah gunalah. Okey? Ni masyarakat majmuk kita tolak lah. No. Masyarakat majmuk, Nabi SAW pun masyarakat majmuk. Zaman Nabi ada Kristian, zaman Nabi ada Yahudi, bahkan zaman Nabi juga mungkin di kawasan negara Islam tu ada banyak yang lain. Tetapi bagaimana untuk orang faham benda tersebut? Salah kita juga sebut tentang negara Islam hudud, negara Islam hudud. Kebanyakannya macam tu. Apakah yang disebutkan, mana gerakan? Dia tunjuk hudud dulu. Dia tak tunjuk macam mana Islam itu jaga hospitality manusia. Duit banyak bilion-bilion, zakat orang tak makan.
Okey? Jiran sebelah kita lapar, sedangkan kita tengok, zakat setahun Kuala Lumpur je 500 juta. Selangor je 450 juta. Johor beratus juta. Perak beratus juta. Tiba-tiba nak cakap, pergi fikir untuk nak potong tangan orang dahulu. Sedangkan Muslim lah yang paling ramai, sebab dia majoriti dan dia lah paling banyak yang miskin. Tuan-tuan, untuk orang terhadap agama, kalau kita tengok bangsa sekalipun, tuan-tuan tengok kita banyak mengeluh. Sekolah kita, kadang budak sekolah rendah, sekolah menengah kita tengok itu PIBG duk bergaduh, duk apa semua, nak buat program, nak buat bantuan anak-anak, kan? Itu jugalah sekolah dia. Itulah perkembangan akademik anak-anak dia. Tuan-tuan tengok sekolah Cina. Sekolah Cina tak termasuk dalam perlembagaan supaya dapat bantuan kerajaan lah. Tengok sekolah swasta dah. Dia buka 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, masuk 40 tahun macam universiti dah, college dah. Okey? Semua sendiri. Kita bukan sahaja ada peruntukan. Ni jabatan agama lain peruntukan tu. Yang bayar gaji ustaz-ustaz dan sebagainya. Yang zakat ini adalah fixed income. Bukanlah income untuk dia belanja, maksudnya masuk duit tau. Fix setiap tahun. Bukan, dia tak, almost tak mungkin dia berkurang. Okey? Hampir mustahil untuk dia berkurang, bertambah. Tiba-tiba apabila kita terancam, kita orang Islam begini, sedangkan Nabi juga menggunakan duit untuk tarik orang. Nabi kata, kau masuk aku bantu kau Islam. Okey? Bahkan dalam zakat, muallafati qulubuhum, saya ada orang yang cenderung untuk kepada Islam, bukan saja yang masuk Islam itu muallaf, bahkan perkataan tersebut salah. Dia bukan muallaf, dia Muslim. Macam kita, dia bukan muallaf. 40 tahun, kadang Islam lebih lama pada kita, dia muallaf lagi. Itu ada satu masjid dekat ni, dia buat program, dia panggil sahabat kita Ustaz Lim Jui Sun. Saya khutbah di situ dan tiba dia kata, insya-Allah pada minggu depan kita akan ada seorang ustaz muallaf. Saya tengok, Allah, tu lama masuk Islam. Yang masuk Islam tangan dia lebih ramai daripada kita. Tiba dia muallaf. Dia tahu tentang agama lebih banyak pada kita. Perkataan ini buang daripada kita. Dan apa yang perlu adalah kekuatan itu wujud, dan ia perlu apabila mana-mana datang daripada arahan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang berlaku, kita berusaha untuk buat, bukan letakkan dalam mindset kita macam mana nak lari. Sebenarnya saya sebutkan juga adalah apa yang diarahkan oleh Nabi merupakan syariat, walaupun ia tidak terletak ataupun termasuk dalam Al-Quran. Dan banyaknya masalah-masalah yang tak patut tanya, jangan tanya. Yang benda tak mungkin kita tahu, bercukuplah dengan apa yang Allah sebut dalam Quran dan hadis. Ni duk tanya masalah ghaib, Allah punya sifat, Allah duduk di mana, hari kiamat, macam Allah sebut dah dalam Quran dan hadis. Itu sudah cukup. Tak ada siapa yang kita tahu melainkan Nabi dan Allah dan Rasul je. Dah Allah kata apa? Allah kata di langit. Tak ada satu pun teks yang menyatakan Allah itu berada selain daripada langit. Okey? Allah sebut dalam surah As-Sajdah, selepas Allah mencipta langit itu, okey, fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam pada arasy dia. Tiba-tiba arasy itu tidak bertempat, kan tak masuk akal. Okey, kemudian Allah tu bersemayam di mana? Oh, tak di mana-mana. Tak di mana-mana, di mana? Okey? Allah wujud tidak bertempat. Tempat itu dia jadi masalah bila kita memasukkan diri kita memasukkan Allah itu dalam sistem makhluk. Dalam sistem makhluk. Contoh, apabila Allah Azza wa Jal kata dia turun 2/3 malam. Okey? Sekarang akan nanti 2/3 malam. Ganjak sejam lagi, mungkin di Indonesia baru 2/3 malam. Ganjak lagi jauh sikit 2/3 malam. Sampai yang jarak 5 jam ke 8 jam. Kan akan 2/3 malam dia ni. Tak turun Allah 2/3 malam tu letih. Sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik. Hadiah dia apabila kita memasukkan sistem masa itu adalah untuk makhluk. Dan masa itu adalah makhluk yang dicipta oleh Khalik, iaitu Allah.
Jadi bila kita memasukkan Allah itu tidak bertempat, tidak ada tempat, tempat itu adalah untuk makhluk. Benda fizik dicipta untuk makhluk, bukan untuk Tuhan. Betul? Jadi apabila sistem ketuhanan dimasukkan ke dalam sistem makhluk, memang kita tak boleh faham. Jadi jangan bincang benda itu. Kalau Quran tak kata, hadis tak kata, yang nak kalut pasal apa? Okey? Nak bising, tanya itu, tanya ini. Sampai siapa yang kata tentang ni sampai tak bersyahadah kembali. Karut. Bismillah. Dan Nabi pada akhirnya Nabi sebut tentang, dan juga para ulama ingatan kepada kita, jangan untuk apa saja Nabi sebut cuba untuk ikut. Jangan cari alasan untuk lari daripada Nabi ataupun arahan Nabi. Mungkin ada kelemahan kita tahu, tapi jangan secara verbal dan tindakan kita cari mana aku boleh lari daripada tuntutan hadis dan juga Quran yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Saya buka sekiranya ada soalan. Tuan-tuan ada soalan? Ini tadi soalan, insya-Allah kita sambung kuliah kita pada kuliah akan datang. Nas'alullah yaj'alna wa yaj'alakum alladhina tabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nas'alullah yaj'alna minal muttabi'i bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.